Hai semua, selamat datang ke penerangan kita hari ini. Pernah tak anda terfikir, apa sebenarnya rahsia kekayaan bumi Malaysia ni? Dari dasar laut sedalam-dalamnya sampailah ke puncak gunung, negara kita ni sebenarnya duduk di atas lubuk emas semula jadi. Hari ini, saya nak bawa anda semua dalam satu perjalanan geografi yang sangat menarik. Kita akan teroka apa yang ada di sekeliling kita, apa yang tersembunyi di bawah tapak kaki kita, dan yang paling penting, macam mana sumber-sumber alam ni jadi nadi penggerak ekonomi yang membina negara kita sekarang. Jadi, jom kita mula. Okey, untuk penerangan kali ini, kita ada 4 fokus utama. Kita akan kenali dulu jenis-jenis sumber semula jadi, kemudian kita petakan taburan tenaga hidroelektrik, lepas tu kita cari lokasi sumber mineral kita, dan akhir sekali, kita rungkai macam mana semua ni memacu ekonomi negara. Kita masuk bahagian pertama, kenali sumber semula jadi. Sebelum kita pergi lebih mendalam, jom kita fahamkan dulu apa sebenarnya asas kepada sumber-sumber ni. Secara asasnya, sumber alam kita ni ada 2 kategori je. Pertama, sumber boleh baharu. Ini anugerah alam yang takkan habis guna, macam cahaya matahari, air dan hutan, sebab alam semula jadi sentiasa perbaharui sumber ni. Tapi kategori kedua ni yang kita kena hati-hati, iaitu sumber tidak boleh baharu. Sumber macam ni sangat terhad. Ia ambil masa berjuta-juta tahun nak terbentuk. Kalau kita asyik gali dan guna, satu hari nanti memang akan habis. Contoh paling besar, mineral dan bahan api fosil macam petroleum. Faham perbezaan ni sangat penting untuk kita rancang masa depan kita. Memandangkan sumber tidak boleh baharu tu makin lama makin sikit, penyelesaiannya ada pada tenaga alternatif. Konsep dia cukup mudah tau. Daripada kita bergantung pada bahan api fosil yang kotor, kita beralih kepada panel solar untuk tenaga suria atau guna tenaga biomas. Ia jauh lebih mesra alam dan inilah langkah wajib kita nak selamatkan bumi daripada pencemaran. Seterusnya, bahagian kedua, taburan tenaga hidroelektrik. Jom kita tengok macam mana Malaysia manfaatkan kelebihan geografi air kita secara maksimum. Okey, cuba tengok angka ni. 2,600 mm. Anda tahu tak ni apa? Inilah purata jumlah hujan tahunan di Malaysia. Memang sangat lebat. Dan percaya atau tidak, hujan yang turun mencurah-curah sepanjang tahun inilah anugerah yang buatkan negara kita sangat berpotensi jana kuasa hidroelektrik berskala besar. Bayangkan, tanpa 2,600 mm hujan ni, empangan-empangan gergasi kita takkan ada air langsung untuk beroperasi. Bila kita sebut fasal empangan hidroelektrik macam dekat Kenyir dan Bakun tu, saiz dia memang luar biasa besar. Konsep ni cukup hebat. Air sungai yang banyak tu diempang tinggi. Kemudian bila dilepaskan, tekanan air yang sangat kuat tu akan memutarkan turbin gergasi dekat bawah. Putaran turbin inilah yang hasilkan tenaga elektrik bersih yang terus sampai ke rumah-rumah dan kilang kita sekarang ni. Kalau kita tengok peta, empangan-empangan ni bukan dibina sembrono tau. Lokasinya sangat strategik. Di Semenanjung, kita ada empangan Kenyir dekat Terengganu. Lepas tu, deretan empangan Temenggur, Bersia dan Cendroh di Perak. Dekat Sarawak pula ada projek Mega, empangan Bakun dan Murum. Sabah pun ada empangan Tendung Panggi. Semua tempat ni ada satu persamaan penting. Lokasinya di tanah tinggi yang berbukit bukau. Sebab kita perlukan aliran air sungai yang sangat deras. Daripada curahan hujan di tanah tinggi, jom kita selam jauh ke dasar bumi dan laut pesisir pantai. Bahagian ketiga, lokasi sumber mineral. Mineral ni, macam yang kita bincang tadi, adalah sumber tidak boleh baharu. Ia terbahagi kepada 2 kumpulan besar. Pertama, mineral logam macam bauksit, emas dan kuprum. Kedua, mineral bukan logam. Kumpulan kedua inilah sebenarnya lubuk kekayaan utama negara kita yang merangkumi petroleum, gas asli dan juga arang batu. Jom kita tengok sekejap peta kekayaan mineral kita. Petroleum dan gas asli paling banyak dikorek di luar pesisir pantai Terengganu, Sabah dan Sarawak. Dan satu fakta yang sangat menarik nak dikongsi, minyak mentah kita ni kelas premium di peringkat dunia sebab kandungan sulfurnya sangat rendah. Untuk emas pula, banyak tertumpu di pedalaman macam Raup di Pahang dan Bau di Sarawak, selalunya untuk barangan kemas. Arang batu, kita boleh jumpa banyak di Sarawak dan Sabah. Dan benda ni sangat penting untuk jana elektrik dan lebur besi. Okey, tadi kita dah kenal pasti dari mana datangnya semua sumber ni. Sekarang, bahagian keempat, pemacu pembangunan ekonomi negara. Macam mana sumber-sumber ni tukar jadi duit dan majukan negara? Proses ekonomi ini umpama satu kesan rantaian atau chain reaction yang luar biasa. Cuba bayangkan, sebaik saja satu sumber asli dijumpai, katakanlah gas asli, boom, terus ia sediakan bahan mentah untuk macam-macam industri. Automatik benda ni buka ribuan peluang kerja. Bila dah ramai pekerja kat situ, kerajaan pun kena bina infrastruktur macam lebuh raya baharu dan pelabuhan. Dan paling best, semua aktiviti ni jana bilion-bilion ringgit untuk perbendaraan negara melalui cukai dan ekspor. Bukti paling nampak depan mata, Kertih Terengganu.
Kalau dulu mungkin kawasan ni sekadar perkampungan nelayan yang sunyi sepi je. Tapi, bila je minyak dan gas asli ditemui kat luar pantainya, kawasan ni terus bertukar wajah jadi pusat industri petroleum gergasi. Bandar-bandar baharu naik macam cendawan tumbuh lepas hujan. Inilah kuasa sumber semula jadi. Benda yang sama juga jadi dekat Bintulu dan Miri di Sarawak. Di penghujungnya, semua ini berbalik kepada kekuatan keuangan negara kita. Kena akui, selama berdekad-dekad lamanya, petroleum, gas asli dan kayu bara inilah yang jadi enjin duit utama untuk Malaysia. Duit ekspor dan cukai dari industri inilah yang bayar untuk bina sekolah, hospital, jalan raya dan segala kemudahan yang kita nikmati hari ini. Tapi, di sebalik kemewahan ni, ada satu realiti pahit yang kita kena terima. Petroleum dan gas asli tu sumber yang tidak boleh baharu. Maksudnya, suatu hari nanti, pam minyak kita tu akan kering. Jadi, persoalannya sekarang, macam mana kita nak selamatkan ekonomi negara daripada terlalu bergantung pada benda yang akan habis ni? Adakah kita dah bersedia untuk lompat sepenuhnya ke tenaga boleh baharu? Ini bukan sekadar soalan keperiksaan tau. Ini tentang masa depan kita semua. Fikir-fikirkanlah. Terima kasih sebab sudi luangkan masa dengan penerangan hari ini dan sampai kita jumpa lagi.